Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam satu program iaitu kuliah zuhur, anjuran bersama antara Pusat Islam UNIMAP dan juga Jabatan Mufti Perlis. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, para pegawai UNIMAP, pensyarah, pegawai daripada Pusat Islam dan juga pelajar-pelajar yang ada pada majlis kita pada tengah hari ini. Untuk kuliah zuhur ni saya tak akan ambil masa yang lama, sebab kebiasaannya kalau program durus Ramadan ataupun kuliah zuhur yang dibuat di luar dalam negeri Perlis ni, iaitu di masjid-masjid, ianya sekitar 15 ke 20 minit saja. Dan insya-Allah untuk kuliah zuhur ni saya memilih satu risalah yang ringkas untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu risalah yang bertajuk Mukhtasar Syu'abil Iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Ianya ialah ringkasan daripada sebuah kitab yang besar iaitu Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Dia letakkan dalam kitab ni, risalah ni, 77 cabang iman. Sebab maklum kita sebagai Muslim, iman itu ialah yang terdapat dalam rukun iman yang 6. Cuma kita tak tahu, mungkin lebih daripada tu lagi, sebab di sana ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bagaimana Nabi menceritakan al-imanu bid'un wa sittun wa qila bid'un wa sab'un syu'batan. Iman itu ada 60 ke 70 cabang. Jadi atas inisiatif hadis itu, para ulama telah cuba merungkaikan di mana lagi cabang-cabang iman yang ada, di mana lagi cabang-cabang iman yang terdapat berdasarkan hadis Nabi itu. Jadi insya-Allah untuk bulan Ramadan ni memang saya akan guna risalah ni bukan di UNIMAP je, di mana-mana pun. Sebab Ramadan ada 30 hari dan kuliah zuhur pun bukan tiap-tiap hari. Yang cabang iman tu ada 77 lagi banyak daripada hari puasa. Jadi sempatlah kita round semua cabang iman, hampir separuh ataupun kurang pada separuh pun tak apa dah. Okay. Jadi insya-Allah pada tengah hari ni saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu cabang iman yang disenaraikan oleh Imam Al-Qazwini ni, iaitu cabang iman yang ke-19 dalam buku ni lah. Buku ni pun alhamdulillah ada terjemahan dalam bahasa Melayu kita, bahasa Melayu Malaysia, dengan judul 77 cabang iman. Yang dalam bahasa Arab dia nipis je, dan alhamdulillah terjemahan dia bagus, tidak meleret, dan bahasa dia mudah untuk difahami oleh semua peringkat umur dan juga semua latar. Maknanya bukan orang yang belajar agama secara mendalam baru dia faham. Orang-orang semua Muslim yang dia boleh baca, yang dia tahu sikit-sikit ayat Quran, dia boleh faham. Cabang iman yang ke-19 ialah mengagungkan Al-Quran, yumajjidul Quran.
dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, dan menjaga segala batasan dan hukum yang ada dalamnya, mengetahui halal dan haram, memuliakan ahli Quran dan penghafaznya, dan menjadikan syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Ta'ala. Panjang sikit tajuk dia, memang dia sebut macam tu dalam kitab pun, iaitu bab mengagungkan Al-Quran, mengagungkan ahli Quran. Dan bila mana baca Quran, perasaan apa yang perlu ada ketika mana satu orang tu dia baca Quran. Itu yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan disebut sebiji sama juga oleh Imam Qazwini yang datang pada kurun yang lebih akhir. Imam Qazwini ni wafat sekitar 699 Hijrah, maknanya kurun yang ke-7 Hijrah. Daripada poin yang ke-19 ni, cabang iman yang ke-19 ni, salah satu daripada tanda keimanan seorang Muslim itu ialah dia agungkan Quran. Walaupun dia tak erti baca Quran, tapi dia agungkan Quran. Itu tanda iman yang ada pada seorang Muslim. Sepatutnya dia kena belajarlah untuk dia faham Quran tu. Tapi paling sikit kadar iman ialah dia rasa tak seronok bila mana orang buat lebih kurang pada Quran. Sebab tu kita tengok orang Islam dia sensitif pada isu ini. Bila mana ada propaganda di barat, orang bakar kitab suci Al-Quran, orang yang tak erti baca Quran pun marah seorang Muslim walaupun dia tak erti. Sebab itu ada iman. Ada iman dalam hati dia, yang dia rasa kitab suci ni tak boleh dibuat dengan cara macam tu. Jadi cabang iman yang nak disebut ni, tambah pula dengan bulan Ramadan. Memang hubung kait Ramadan dengan Quran tu dekat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran. Para ulama berselisih pandangan, turun Quran ni turun bila? Iaitu turun seperti mana yang disebut dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, iaitu penurunan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi secara berperingkat-peringkat selama 22 tahun 10 bulan, ataupun kita genap 23 tahun. Cuma nak katanya Quran itu diturun pada satu malam daripada bulan Ramadan yang dikenali dengan malam Al-Qadar. Sebab tu Quran dia ada hubungan yang sangat rapat. Dan Nabi ni dia bertadarus dengan Jibril alaihissalam dalam bulan Ramadan. Seronoknya Nabi jumpa Jibril tadarus ni sehingga Nabi ni suka sedekah ke orang. Sebab tu dalam hadis sebut Nabi ni ajwadun nas, orang yang pemurah. Masuk Ramadan dia lagi pemurah sebab dia seronok. Orang yang seronok ni dia mudah nak bagi apa-apa saja. Dia nak greet orang, dia nak appreciate orang sebab dia dah dapat benda yang dia seronok. Dalam poin ini, cabang iman yang ke-19 ni, penulis dia datangkan dalil-dalil Quran, kemudian dia datangkan dalil daripada hadis, kemudian kalau ada kata-kata daripada para ulama yang menyokong ataupun kisah yang berkaitan dengan cabang itu, dia akan letak. Cuma untuk cabang iman yang ke-19 ni, dia hanya letak Quran dan hadis saja. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin." Allah Ta'ala kata pada surah Al-Hasyr ayat 21, sekiranya kami turunkan Quran ini di atas bukit ataupun gunung. Jabal ni bahasa Arab maksud dia bukit dan gunung lah. Cuma kita bahasa Melayu, gunung lain, bukit lain, guak lain. Di Perlis ni banyak tempat nama guak kan. Guak dalam kamus dewan bahasa maksud dia bukit kecil. Guak banyak. Okay. Maknanya kita punya geografi tempat kita ni macam tu. Okay. Jadi kita mudah faham. Allah Ta'ala kata kalau Quran ni jatuh, turun atas satu gunung, satu bukit, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan tengok bukit tu akan menjadi khusyuk, tunduk. Macam mana bukit khusyuk, tunduk? Tak tahu kita. Tapi itulah gambaran yang Tuhan nak beritahu, bukit itu akan khusyuk dan tunduk. Cuma kita boleh faham bila mana Tuhan kata mutasaddian. Mutasaddian maksud dia apa?
batuan-batuan yang menyusun bukit itu ataupun gunung itu berkecai satu persatu dengan sebab besarnya Al-Quran. Itu maksud dia. Sebab tu dalam hadis yang lain, ketika mana sahabat tengok Nabi ni turun wahyu, tengah-tengah duk bersembang, wahyu turun. Ada seorang sahabat, saya tak ingat nama apa sebab sebut tiba-tiba ni, peha Nabi tindan atas peha dia dengan sebab duduk rapat-rapat ni tengah bersembang. Kena waktu tu turun wahyu. Sahabat tengok Nabi ni muka berubah, muka Nabi jadi merah dan tiba-tiba nampak berpeluh Nabi, pecah peluh muka Nabi. Dan sahabat tu peha dia ditindan oleh peha Nabi. Waktu tu Quran turun dan dia kata, sya'artu, aku merasai, kadaan yuksiru fakhidhi, hampir-hampir peha aku nak patah kerana Quran tu berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami berikan kepada kamu Quran yang berat. Berat dari segi tanggungjawabnya, berat dari segi umum Al-Quran itu. Sebab memang semua yang ada dalam Quran itu berat untuk kita lakukan. Tapi itulah kemuliaan bagi orang yang boleh lakukan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai ayat 80, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah Ta'ala sebut itulah Quran yang mulia, yang tersimpan dalam simpanan yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun, kemuliaan Quran. Quran ini tidak disentuh melainkan golongan yang paling suci. Ini ada khilaf para ulama. Yang dimaksudkan dengan mutahharun dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang awal, al-mutahharun humul malaikah. Al-mutahharun sini ialah para malaikat. Cuma ada sebahagian para ulama menyebutkan al-mutahharun ini juga ialah manusia yang bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab tu ada khilaf di kalangan para ulama, adakah memegang Al-Quran perlu kepada berwuduk ataupun tidak. Dia khilaf. Khilaf yang kita maklum. Yang pasti kita tahu ibadah yang perlukan wuduk, salat dan tawaf. Yang lain semua khilaf. Cuma dari segi afdal, memegang Al-Quran itu dengan berwuduk, membaca Al-Quran itu dengan berwuduk, afdalnya. Tapi sekiranya kalau dia nak baca ataupun dia terbaca dalam keadaan dia berhadas kecil, hadas besar dia isu lain lah. Dia berjunub dan dia berhadas besar tu isu lain. Dia tertengok mana-mana ayat Quran yang ditampal di dinding ke, di kereta ke, dia terbaca, dia hadas kecil, ada keringanan untuk dia. Cuma afdal untuk membaca Al-Quran itu dengan berwuduk dan bersih daripada segala hadas. Tuhan sebut tanzil min rabbil alamin, dia turun daripada Tuhan semesta alam. Perkataan tanzil, orang belajar bahasa Arab dia akan tahu, ialah satu perkataan pecahan daripada nazala yang bermaksud turun. Tanzil ada makna lain, unzil ada makna lain, munazzal ada makna lain. Setiap bertambahnya huruf pada satu perkataan Arab, bertambahlah maknanya, bertambah luaslah konteksnya. Sebab tu perkataan tanzil maksudnya ialah penurunan dengan penuh adat istiadat dan kemuliaan, bukan turun seorang hanya bawah. Sebab tu kita baca surah Al-Qadar, Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh. Surah tu cerita tentang proses penurunan Al-Quran. Kemudian dalil yang ketiga yang diletakkan oleh penulis ialah surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, kalaulah ada bacaan kitab suci yang dengannya gunung ganang akan terbongkar hancur dari tempatnya, atau bumi terbelah mengeluarkan isi kandungannya, atau kerananya orang yang mati dapat berkata-kata, bahkan segala urusan tertentu itu bagi Allah. Nak sebut pada kita apa dia sini? Keagungan Quran ni, dia boleh menjemput segala benda-benda yang
luar biasa kepada orang yang berinteraksi dengan Quran. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut golongan yang paling terbaik berinteraksi dengan Quran ni, nama dia ulul albab. Ini golongan yang Tuhan sebut. Kadang-kadang sebut dengan ulin nuha, tapi banyak sebut ulul albab. Ulul albab ni maksud dia apa? Orang yang menggunakan akal fikiran dengan baik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun dari segi bahasa Arab perkataan ulu tu maksud dia sahib, pemilik. Albab maksud dia ialah degupan jantung yang baik. Sebab lub maksud dia ialah jantung. Sebab orang yang baca Quran, apa yang akan jadi pada dia? Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman bila mana diperingatkan pada Allah Azza wa Jalla, dia akan wajilat qulubuhum. Perkataan wajilat ni maksud dia apa? Dalam terjemahan bahasa Melayu dia akan sebut akan tenanglah hatinya. Tapi maksud yang lebih realitinya ialah bila mana bacaan Quran tu dibacakan dengan keadaan yang baik, dengan suasana yang betul, dengan hukum hakam yang baik, dengan intonasi yang elok, dia akan menghasilkan alunan ataupun kita sebut degupan jantung yang okey. Benda ni dibuktikan dari segi sains pun. Orang-orang yang duduk di wad, tuan-tuan pernah kenal satu orang tokoh international, nama dia Nouman Ali Khan. Nouman Ali Khan, dia banyaklah ceramah ni. Allah Ta'ala uji anak dia ni ada penyakit jantung berlubang. Dia duduk di Europe, masuk hospital, duduk dalam wad. Wad tu kebanyakannya non-Muslim. Jadi dia teman anak dia ni, dia baca Quran. Waktu dia baca Quran, semua pesakit-pesakit kanak-kanak ni, dia ada alat yang jaga degupan jantung dia. Waktu Quran dibacakan, degupan jantung tu stabil. Walaupun sebahagiannya ada kompilasi yang berbagai-bagai, sehingga mengundang pertanyaan doktor yang non-Muslim dan minta dibaca lagi. Itu dari segi i'jaz Al-Quran lah. Quran ni dia boleh tenangkan hati orang. Tapi tengok keadaan juga. Ada keadaan Quran dibaca pada waktu yang tak sepatutnya. Contoh, ni contoh saya sebut. Dipasang di dalam pasar raya ataupun di kedai-kedai makan, dia tak berapa kena. Tak berapa kena sikit. Sebab waktu tu orang duk makan. Sebab Quran ni dia perlu orang tu bagi masa baru dia dapat, bagi fokus baru dia dapat. Tapi kalau dia buat lebih kurang, dia tak akan dapat. Sebab tu ada pihak yang baca Quran, ada orang yang bila mendengar bacaan Quran, dia kata la tasma'u li hadzal Quran, kami tak dengar Quran ni, wal ghaufi, dan kami buat bising. Itu musyrikin Mekah. Sebab dia orang memang ada sikap tak percaya dan benci. Tanda orang beriman, yumajjidil Quran, dia mengagungkan Al-Quran. Antara rasa nak agungkan Quran ni ialah kita rasa seronok dengan dengar bacaan Quran, ataupun kita beradab waktu bacaan Al-Quran dialunkan, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang boleh baca Quran dengan baik. Kalau kita masih lagi berada pada kedudukan tak mampu lagi baca Quran dengan baik, sebagai seorang Muslim, dia kena ada benda tu. Kemudian penulis diletakkan beberapa hadis. Antaranya hadis yang masyhur menceritakan tentang Quran ni ialah hadis Uthman bin Affan. Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab tu tidak ada benda yang lebih seronok untuk kita menghabiskan masa padanya melainkan Al-Quran. Sebab tu ada riwayat yang pelik. Riwayat ni dia pelik sikit dari segi sanad, dari segi kajian sanadnya, iaitu riwayat yang dinisbahkan kepada Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ni murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia seorang muazzin di satu masjid di Mesir waktu Imam Syafi'i duduk di Mesir dulu, iaitu Masjid Amr bin Al-As ni. Dia muazzin situ. Imam Syafi'i mengajar di masjid itu dan dia jadi murid Imam Syafi'i. Dikatakan Rabi' bin Sulaiman bawa riwayat, Imam Syafi'i ni bulan Ramadan dia akan khatam Quran 60 kali. Tapi riwayat tu ada sikit pertikaian lah. Okay. Kalaulah dia tak habis 60 kali pun, kita tahu Imam Syafi'i memang baca Quran pun. Dia memang baca. Dan dia memang, para ulama tradisi dia doublekan bacaan Quran dalam bulan Ramadan.
Sebab tu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia bawa riwayat, ada ulama antara zuhur ni, lepas zuhur ni nak pergi ke asar ni boleh khatam Quran. Something yang tak logik lah sekarang. Macam mana dia nak boleh khatam Quran? Sebab orang yang baca Quran non-stop, hafiz, dia tak silap apa pun, dia ambil masa kurang-kurang 6 jam ataupun 7 jam dengan bacaan yang laju. Antara zuhur ke asar ni berapa jam sangat sekarang? Itu mungkin kita sebut daripada konsep barakah dan kemuliaan Tuhan beri. Tapi poinnya ialah antara bentuk memuliakan Al-Quran ialah lipat gandakan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu tanda sempurna keimanan. Kalau tak dapat habiskan pun, kita baca lebih sikit pada bulan lain. Hakikatnya baca Quran ni sepanjang masa kita kena baca, sampai mati kita kena baca. Cuma masuk bulan Ramadan dia lebih lagi, sebab Nabi buat lebih lagi. Dan sebagai penutup dalam poin yang ke-19 ni, penulis didatangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, iaitu hadis yang berbunyi la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu hadzal kitab. Kita kena hasad pada orang yang Tuhan beri pada dia kelebihan untuk dia faham Quran dan dia baca Quran banyak. Faqama bihi ana al-laili wan nahar. Dia baca Quran pada waktu malam dan siangnya. Yang ni kita kena hasad pada dia. Dalam bahasa Arab dia panggil ghibtah. Hasad yang positif. Kita nak menyamai dia ataupun lebih pada dia. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu mala. Orang yang Tuhan beri harta pada dia, yatasaddaq, dia bersedekah ana al-laili wan nahar, malam dan siang. Cuma kalau kita perasan dalam hadis ni, kedua-dua orang yang melakukan kebaikan, orang yang baca Quran dengan orang yang sedekah, dia akan buat banyak pada malam. Dia tak buat siang. Sebab apa? Malam lebih tertutup daripada pandangan orang. Malam lebih tertutup pada pandangan orang. Tapi pada zaman dulu orang boleh tahu lah, sebab zaman dulu rumah ni taklah sekedap bunyi macam zaman sekarang. Rumah dulu ni, zaman-zaman Nabi, zaman para sahabat ni, rumah biasa-biasa je, pintu pun tak ada. Jadi kalau baca Quran pelan pun orang boleh dengar. Tambah zaman dulu tak ada kenderaan bermotor, tak ada bunyi-bunyi apa-apa semua ni, tak ada, elektrik pun tak ada, menyebabkan bunyi lebih sensitif bila mana dia berbunyi zaman dulu. Sebab itulah kita akan tengok hadis-hadis zikir-zikir Nabi. Nabi sebut pelan tapi sahabat boleh dengar. Sebab apa? Sebab tiada pencemaran bunyi zaman dulu. Zaman sekarang ni banyak bunyi bising yang mengganggu. Itu kadang-kadang kita tak boleh nak peka dengan bunyi ni. Cuma nak katanya dia orang buat waktu malam, dia orang tak buat dalam keadaan menunjuk. Maka kita ghibtah pada kelompok seperti ini untuk kita menyaingi dia orang. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian untuk kuliah zuhur ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari Khamis kan? Hari Khamis. Pada perbahasan yang sama, iaitu 77 cabang iman yang lain kita akan tengok. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang beri masa untuk dengar sikit perkongsian pada tengah hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.